Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, malam ni aku nak ceritakan sebuah kisah yang berlaku di tempat kerja aku di sebuah kawasan pelabuhan. Kawasan pelabuhan ni memang agak luas. Apa tidaknya setiap hari ratusan kontena keluar dan masuk dari sini yang dihantar bukan sahaja ke dalam negara kita tetapi juga dihantar keluar negara kita. Nama aku Richard ataupun kawan-kawan panggil aku Rich Ja. Aku bekerja sebagai pengawal keselamatan. Disebabkan kawasan pelabuhan ni sangat luas, ada 4 pondok pengawal yang ditempatkan di setiap penjuru. Dah macam penjara kan? Iyalah, di pelabuhan ni kan tempat penyimpanan barang-barang. Macam-macam barang dari barang-barang Shopee korang, sehinggalah barang-barang sebesar kereta pun ada. Jadi 4 pondok pengawal ni ditempatkan di penjuru untuk memastikan tiada yang memecah masuk ke dalam. Lagi satu, walaupun 4 pondok pengawal, hanya 3 sahaja yang beroperasi. Sementara yang satu lagi di belakang sekali selalunya kosong. Kenapa kosong? Sini aku kata pondok tu terletak di belakang kawasan pelabuhan. Selalunya tak ada apa-apa juga di situ. Itulah, tak ada pengawal yang ditempatkan di sana. Lagipun di belakang tu memang agak horor sikit. Dahlah gelap. Di dekat tebing laut pula tu. Ada cerita pasal pondok belakang ni, tapi kejap lagi aku ceritakan. Aku pula ditempatkan di pondok pintu masuk belakang. Ada satu pondok di pintu pagar utama dan satu lagi pondok yang terletak di tengah-tengah. Masa bekerja tu ikut jadual lah. Ada masa kena shift malam, ada yang kena shift pagi, dan di setiap shift tu sekurang-kurangnya ada 3 orang pengawal yang menjaga setiap pondok pengawal. Di kawasan pelabuhan kami ni bukan tempat penyimpanan kontena aja, ada juga fasiliti asas macam bilik dom yang kecil, gelanggang bola keranjang dan badminton. Mungkin ada yang tanya, ini pelabuhan ke asrama? Fasiliti ini sebenarnya disediakan untuk anak-anak kapal yang terpaksa berlabuh di sini untuk beberapa hari sebelum mereka meneruskan perjalanan semula. Ialah, perjalanan mereka ni bukannya sekejap. Untuk merentasi lautan mengambil masa berbulan-bulan lamanya. Dan kalau mereka tiba, mereka akan mengambil masa untuk memunggah masuk ataupun memunggah keluar barang-barang yang mereka bawa. Untuk para pengawal di sini, kami pun akan selalu menggunakan gelanggang sukan ini kalau shift kami dah berakhir, sekadar untuk mengeluarkan peluh. Tapi hampir setiap masa gelanggang dan bilik dom ini akan kosong. Nak dijadikan cerita, ada satu senja, aku dan seorang rakan yang juga pengawal keselamatan bernama Razif bermain badminton di gelanggang. Tiba-tiba kami terdengar satu dentuman bola di gelanggang bola keranjang. Awal-awal tu kami tak kisah, mungkin boleh jadi angin. Jadi kami teruskan bermain. Tapi pelik, bila kami terdengar dentuman kedua dan ketiga, seperti ada orang yang bermain bola keranjang di situ. Hairan sebab masa ni tak ada orang yang sepatutnya berada di kawasan tersebut selain daripada pengawal keselamatan yang bertugas, aku dan juga Razif yang pada waktu tu yang sedang bermain badminton. Bila kami mendengar bunyi bola keranjang ni berdentum, Razif kata, "Richard, jom kita tengok siapa tu." Kami pun melangkah menuju ke gelanggang bola keranjang. Bunyi dentuman bola tu masih lagi kedengaran. Semakin dekat kami, semakin kuat ia berdentum. Setibanya kami di gelanggang bola keranjang tu, kedua-dua kami melihat ada sebiji bola di tengah-tengah gelanggang yang sedang melantun seperti ada seseorang yang sedang bermain. Tapi kami lihat dengan mata sendiri tak ada sesiapa di situ, ibarat ada benda halimunan yang sedang bermain bola. Aku menggosok mata, tidak percaya. Semakin lama semakin kami sedar ini bukanlah imajinasi kami. Adalah dalam 3 minit bola tu melantun ke sana sini, sehinggalah ia melantun ke arah kami, membuatkan aku dan Razif lari lintang pukang meninggalkan gelanggang bola keranjang. Kami pergi ke pondok pengawal di pintu utama. Setibanya di situ, rakan sekerja kami yang sedang bertugas hanya ketawa melihat gelagat kami. Katanya, kenapa tu? Korang kena kacau kah?" Aku dan Razif masih lagi tercungap-cungap penat berlari. Kata rakan kami tu lagi,
Sebenarnya, memang aku nak bagi tahu kamu, ada sesuatu yang ganjil di gelanggang bola keranjang masa kamu di gelanggang badminton tadi. Tapi, belum sempat aku ke situ, korang pula dah berlari ke sini, katanya sambil ketawa kecil. Rakan aku ni pun menunjukkan rakaman CCTV di bola keranjang yang menunjukkan satu susuk seorang lelaki yang memakai baju pengawal keselamatan berdiri di tengah-tengah gelanggang sementara bola keranjang melantun di depan dia. Wajahnya samar, tak jelas. Kejadian ini menyebabkan aku dan Razif demam selama 2 hari. Kisah menyeramkan seterusnya berlaku semasa aku sedang bertugas shift malam. Walaupun kami ditempatkan di 3 pondok yang berbeza, kami ni boleh menghubungi sesama sendiri melalui walkie-talkie. Jadi senanglah kami berhubung kalau ada apa-apa yang terjadi. Sekitar pukul 1:30 pagi, walkie-talkie aku berbunyi. Aku mendengar suara Razif yang ditempatkan di pondok tengah memanggil aku ke belakang pelabuhan berdekatan dengan pondok pengawal kosong yang terletak di tebing laut yang aku ceritakan tadi. Katanya melalui walkie-talkie, "Richard, cari aku di tebing." Aku balas walkie-talkie itu dan tanya, "Tebing? Tebing di mana?" Katanya di sini, di pondok kosong di belakang. Aku pun tanpa berfikir panjang, aku melangkah keluar dari pondok pengawal aku dan mengorak langkah menuju ke pondok kosong yang kawan aku cakap tadi. Semakin dekat aku dengan pondok tu, semakin berdebar aku rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi begitulah lumrah menjadi pengawal keselamatan macam kami ni. Kena radu je. Aku pun tiba di pondok kosong tu dan tengok keadaan sekeliling sunyi. Tak ada orang. Aku cuba tengok di tebing dan perasan rakan aku yang memanggil aku tadi duduk bertenggek di tebing. Wajah dia aku tak nampak sebab gelap. Aku pun jerit, "Razif, apa kau buat di tebing ni? Kau ada panggil aku kah?" Razif hanya berdiam diri, tidak menjawab persoalan aku. Tiba-tiba, satu suara garau berkata, "Cari aku di tebing." Diikuti dengan bunyi ketawa yang menyeramkan sebelum benda tu terjun ke laut. Aku berlari lintang pukang ke pondok aku. Apa tidaknya punyalah aku terkejut. Aku segera menghubungi Razif dari walkie-talkie dan tanya, "Wei Razif, kau di mana? Kau ada panggil aku ke pondok belakang tu kah?" Panggilan aku tidak dijawab. Aku tanya sekali lagi. Berdebar aku menunggu jawapan si Razif ni. Beberapa minit kemudian, walkie-talkie aku berbunyi. Itu adalah suara Razif bertanya, "Ah, Richard, kenapa?" Aku pun balas, "Wei Razif, kau ada panggil aku ke pondok belakang kah tadi?" Razif kata, Tak ada. Aku tak suruh kau ke sana pun. Kenapa?" Aku pun jelaskan apa yang terjadi dari walkie-talkie tadi, mengejutkan rakan aku yang berada di pondok yang lain. Selepas aku diganggu ni, barulah aku diceritakan oleh seorang pengawal senior di situ. Yang ini memang selalu terjadi. Ada suara misteri yang memanggil pengawal yang bertugas melalui walkie-talkie dan tiap kali mereka akan melihat kelibat seorang lelaki yang memakai baju pengawal duduk di tebing dan terjun ke bawah. Mungkin ada yang tertanya-tanya siapakah kelibat lelaki yang sering mengganggu kami ni. Mengikut cerita pengawal senior, bertahun-tahun dahulu, semua pondok pengawal memang akan ada pengawal. Di pondok belakang sekali, ada seorang pengawal yang dikenali sebagai Amir. Amir ni nampak je happy dari luaran. Sebenarnya, dia sedang memendam tekanan hidupnya. Amir mempunyai masalah keluarga dan masalah kewangan. Walaupun dia nampak gembira, tapi sebenarnya dia kemurungan. Apa yang menyedihkan bila isteri Amir minta diceraikan dan mahu membawa anak-anak mereka pulang ke kampung. Pada waktu inilah Amir mula putus asa. Di satu senja dia telah terjun dari tebing ke laut. Tiada siapa yang perasan kehilangan Amir ni sehinggalah keesokan paginya. Semasa shift bertukar, mereka hairan Amir tidak ditemui di mana-mana. Hanya sekeping nota yang ditinggalkan di atas meja yang bertulis, "Cari aku di tebing." Di nota ini juga Amir menulis satu pesanan yang panjang, memberikan sebab kenapa dia memutuskan untuk terjun dan meragut nyawanya sendiri.
Kecoh satu pelabuhan, pencarian besar-besaran dilakukan untuk mencari keberadaan Amir di mana, tapi sehingga hari ini pencarian gagal. Sejak dari hari itulah banyak kejadian misteri melibatkan kelibat pengawal misteri di sekitar kawasan pondok belakang tu dan di sekitar kawasan pelabuhan. Ada yang percaya ada sesuatu yang membuatkan roh Amir tidak dapat merentasi pintu dari alam dunia ke alam roh. Ada yang percaya ini berkemungkinan mayatnya tidak pernah ditemui dan dikuburkan sebaiknya. Itulah Amir masih ada di sini. Dan itulah kisah yang aku boleh kongsikan pada malam ini tentang kawasan tempat aku bekerja di sebuah pelabuhan yang aku gelar sebagai Pelabuhan Puaka.